Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min شرور بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam ni kita diberi ruang oleh Allah berkumpul di dalam majlis ilmu, berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Sebagai muqaddimah malam ni, insya-Allah kita akan berkongsi kisah yang palsu, kisah mengenai sahabat yang bernama Alqamah. Kalau dalam sesi yang lepas kita berkongsi satu kisah yang palsu mengenai seorang sahabat yang terlampau mencintai Nabi. Namanya apa? Kuliah maghrib baru ni. Nama apa Haji apa? Haji Saiful? Baru ni. Tak mai ya? Aizo confirm mai kan? Apa nama dia? Kisah palsu. Baru ni, bukan minggu lepas, minggu ni. Siapa dia? Mengenai Ukashah. Hari ni kita tengok pula cerita mengenai Alqamah. Minggu akan datang kita tengok pula kisah Tha'labah. Alqamah ni cerita palsu dia macam ni ya. Dia kata di zaman Nabi terdapat seorang syab, seorang pemuda yang kuat ibadat, yang rajin mendirikan solat, banyak berpuasa dan bersedekah.
Nama lelaki ini Al-Qamah. Pada satu hari, di akhir usia dia, dia ditimpa dengan sakit yang kuat. Isteri dia kirim berita kepada Nabi SAW mengenai Al-Qamah. Rasulullah mengirimkan Ammar bin Yasir, Shu'aib Ar-Rumi dan Bilal bin Rabah bagi melihat keadaan Al-Qamah. Kata baginda, pergilah ke rumah Al-Qamah dan ajarkanlah dia kalimah tauhid la ilaha illallah. Lalu mereka pergi ke rumah Al-Qamah. Ternyata ketika mana saat itu dia sedang nazak. Dan antara hadis yang palsu yang tersebar luas, bila orang dalam keadaan nazak, sakarat. Sakarat ni dia antara sedar dan tidak sedar. Ini pun masyhur. Datanglah mak dia, ajar dia dan sebagainya, agar ikutlah mak dia, ikutlah agama Yahudi. Datanglah bapak dia, suruh ikut bapak dia, dan bila dia ikut, itulah agama Kristian. Ini semua cerita-cerita yang palsu yang dulu orang tua duk cerita kat kita. Kadang-kadang mereka ni cerita nak bagi kita takut, tapi cerita itu palsu tu yang tak betul. Macam dulu orang tua-tua kita kata, dia kata kalau kita ni masa orang azan, kita tak mau jawab, atau kita tak jawab azan, bila nak mati tak boleh mengucap. Ini pun hadis orang Melayu ni. Jadi kita bila pergi rumah orang masa tu, tengok pakcik tu nak mati tak mengucap, kita kata ni confirm tak jawab azan. Ataupun masa azan dia duduk sembang. Dia bagus, dia nak suruh orang jawab azan, kemudian dia tak mau bagi orang sembang, bagus. Tapi menyandarkan kepada agama tu tak bagus. Menyandarkan kepada agama tu tak bagus. Kemudian mereka pun mengajar dia kalimah tauhid, dia tidak boleh mengucapnya. Lalu mereka mengadu kepada Nabi SAW hal tersebut. Bila mengadu kepada Nabi SAW, Nabi pun bertanya, adakah dia mempunyai ibu bapa? Mereka menjawab, ya. Dia mempunyai ibu bapa, wahai Rasulullah. Dia masih mempunyai adakah dia mempunyai ibu bapa? Kata mereka, ya. Dia mempunyai seorang ibu dan ibunya sudah tua. Lantas Nabi pun mengirimkan utusan bagi menemui ibunya dan berpesan, katakan kepada ibu Al-Qamah, jikalau dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah, maka datanglah. Jika tidak, biarlah Rasulullah yang datang menemui. Apabila utusan dan pesanan Nabi SAW sampai kepada ibu Al-Qamah, ibu Al-Qamah berkata, aku yang lebih berhak untuk mendatangi Nabi, sebab dia seorang Nabi. Maka dia pun ambil tongkat dia, berjalan jumpa Nabi. Sebaik sampai di rumah Nabi, dia mengucapkan salam dan Nabi jawab. Lalu Rasulullah bertanya kepada ibu Al-Qamah, wahai ibu Al-Qamah, jawablah pertanyaan aku dengan jujur. Kerana jika engkau berbohong, akan datang wahyu kepada aku menerangkan kebohonganmu. Bagaimana sebenarnya pribadi anak kamu Al-Qamah? Al-Qamah ni macam mana? Lalu ibu Al-Qamah menjawab, wahai Rasulullah, dia rajin solat, banyak puasa, dia banyak sedekah. Lalu Nabi tanya kepada ibu Al-Qamah, sebab apa jadi macam ni? Dia mati ni macam tak boleh nak mengucap kalimah tauhid. Ibu dia kata, kerana aku murka kepada dia. Nabi tanya, kenapa? Dia menjawab, wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan isteri dia dibandingkan aku, dan dia derhaka kepada aku. Hadis ni tuan-tuan, selalunya yang duk baca hadis ni mak pak, duk baca dekat anak-anak. Bila anak dia kahwin, buat tahana dekat dia, anak dia kahwin lebihkan isteri daripada dia, dia pergi ambil hadis-hadis macam ni. Dia kata, hang ingat, hang jangan lupa cerita Al-Qamah. Budak ni pun tak pernah dengar, pergi search tengok dalam Google, main cerita ni. Tak, kalau dia nak bagi anak dia, hormat dia,
dia lebih daripada segala-galanya, cukup dia baca satu hadis sahih. Hadis yang kita pernah cerita kepada tuan-tuan dalam kuliah subuh pada Sabtu kedua baru ni. Yang ni dia main tarikh lah, tak mau ulang lah. Sabtu subuh baru ni kita baca hadis kedua. Siapa dia? Apa dah pergi tu? Apa? Selamat. Kali tu tak? Tak dengar kali. Mengenai Juraij, cukup dah. Hadis tu cukup dah. Kata ni, hang kena ingat Juraij. Dia kuat ibadat sampai dia abaikan mak dia angkat tangan pun Allah perkenan. Hang jangan ingat bila hang buat ibadat, kalau mak angkat tangan hang tak dalam keadaan bahaya. Cukup dah hari tu. Cukup kan? Hari tu dah cukup sebagai peringatan. Bapak kita tu tengok kita ni macam kedekut dengan dia. Cukup baca satu hadis sahih. Apa hadis tu? Bila seorang budak main jumpa Nabi, duk mengadu kat Nabi yang bapak dia duk pau dia. Tahu pau? Macam polis duk pau Bangladesh, pau Pakistan tu. Nabi kata, anta wa malaka li abika. Nabi kata, harta hang semua pahamnya. Hadis ni sahih. Hari ni tuan-tuan jangan bagi tahu pak tuan-tuan. Pak saya pun tak tahu. Kalau dia tahu je. Hari ni anak-anak kita ada dengar elok-elok. Tapi kalau pak kita tak bagi tahu. Tapi orang tua duk cerita hadis-hadis macam ni. Ibu Al-Qabah kata, wahai Rasulullah, dia ni ada bini, dia duk lebih bini daripada aku. Maka Nabi SAW pun dengan muka yang marah. Kemudian Nabi kata, wahai Bilal. Nabi pertama sekali, Nabi kata kepada mak dia macam ni lah. Kamu marah kepada anak kamu Al-Qamah, menyebabkan dia mati, dia tak boleh mengucap kalimah syahadah. Nabi kata kepada Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah, siapkan kayu api. Rasulullah kata, aku akan bakar sahabat yang nama Al-Qamah. Tengok, hari ini dia dah bercanggah dengan prinsip. Dia bercanggah dengan prinsip. Sebab Nabi takkan dia bakar mana-mana individu. Kecuali kadang-kadang Nabi buat benda tu sekadar cuma Nabi nak bagi peringatan tu ada. Sebab innahu la yanbaghi an yu'adzaba bin-nar illa rabbun nar. Tak boleh kita siksa makhluk Allah dengan api. Kerana yang siksa dengan api ini hanya Allah. Maka Nabi pun kata kepada ibu Al-Qamah, bila Nabi dah suruh Bilal kumpul kayu api ni, Nabi kata, aku akan bakal Al-Qamah ni depan kamu. Maka kata ibu Al-Qamah, sesungguhnya kata Nabi, wahai ibu Al-Qamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan dahsyat. Jikalau engkau ingin Allah mengampuninya, maka relakanlah anak kamu. Demi zat yang berada di tangannya, solat, puasa dan sedekahnya tidak akan memberi sedikit pun manfaat kepada dia, sekiranya kamu marah pada dia. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, aku Allah sebagai saksi, para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir waktu ini, bahawa aku reda dan maafkan Al-Qabah. Bila Nabi nak bakar anak dia kata baru dia reda. Nabi pun perintah Bilal, pergilah ke Al-Qabah dan lihatkah apakah dia sudah mampu mengucap syahadah atau belum. Mungkin ibu Al-Qabah mengucapkan sesuatu yang bukan daripada hatinya, dan mungkin dia malu kepada aku. Maka Bilal pun berangkat. Dia mendengar Al-Qamah daripada dalam rumah mengucapkan kalimat tauhid. Maka Bilal pun masuk dan berkata, wahai sekalian manusia, sesungguh kemarahan ibu Al-Qamah sudah menghalangi lisannya sehingga tidak mampu mengucapkan syahadah. Namun reda dan kemaafan ibunya sudah menjadikannya mampu mengucapkan syahadah. Kemudian Al-Qamah pun meninggal dunia. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk dimandikan, dikafankan. Lalu Nabi solat jenazah dan Nabi pun ikut serta mengkebumikan dia. Di kawasan kubur Al-Qamah, Nabi menyatakan, wahai sekalian muhajirin dan ansar,
Sesiapa yang melebihkan isteri daripada ibunya, dia akan mendapat laknat daripada Allah, para malaikat dan sekalian keluarga. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun kecuali apabila dia bertaubat kepada Allah, berbuat baik kepada ibunya. Kerana redha Allah bergantung pada redanya dan kemarahan Allah bergantung kepada kemarahannya. Tuan-tuan, kata Ibnu Jauzi, kata Imam Syaukani, kata Ibnu Araq, 3 orang para ulama yang masyhur, kata mereka, hadis ni hadis palsu. Kita tak tahu jalan macam mana kita nak sahihkan hadis ni. Tak tahu jalan macam mana kita nak sahihkan hadis ni. Suatu bila ada orang agama, walaupun dia seorang selebriti, kalau dia baca hadis-hadis macam ni, bila orang tegur dia, benda yang paling baik dia taraji', rujuk semula. Kalau benda tu dia ada jalan untuk mengatakan hadis tu hasan atau sahih, dia kena buktikan. Tapi kalau tak, kita just copy dan paste, adalah lebih baik kalau kita baca tersilap, kita mengaku kesalahan kita dan tak jatuh maruah kita. Baru ini kita sebut kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bila orang tanya soalan, kita tak tahu, jawapan paling baik itu adalah wallahu a'lam. Itulah jawapan paling baik. Jadi ini hadis yang cerita yang kedua mengenai sahabat Sa'labah. Walaupun cerita ni jalan dia menarik, seolah-olah bagi pernyataan anak yang dok lebih isteri sampai lupa mak, yang buat tahanan pada mak, yang buat lebih kurang pada mak, seolah-olah bila dia mati nanti dia susah nak mengucap kalimah syahadat. Sayangnya cerita yang sedap, cerita ini tidak sahih. Sayangnya cerita ini tidak ada jalan untuk kita sahihkan. Ini cerita yang kedua. Kita ingat, kita cerita itu cerita yang pertama, cerita Ukasyah. Hari ini cerita mengenai Alqamah. InsyaAllah lepas ini kita akan bercerita mengenai Tha'labah. Cerita mengenai Tha'labah. Wallahu a'lam. Tak payah buka soalan dah. Sebab cerita pun tak sahih. Cerita tak sahih, tak payah buka soalan. Bismillah. Kita masuk hari ini bab yang seterusnya, bab mengenai had, pada muka surat 257 hadis ke 335. Pada sesi yang lepas kita dah cerita mengenai masalah imlas. Masalah mengenai imlas, seorang perempuan yang dia menggugurkan kandungan dia. Sama ada kandungan tu masih lagi alaqah atau mudrah. Kandungan tu dalam bentuk segumpal darah atau sudah berbentuk janin. Kita juga telah berbicara mengenai 2 individu yang bergaduh, yang dia pergi tukar kawan tu. Kawan tu pun rentak-rentak, kelak. Dia rentak, gigi kawan tu pun terkacip, patah. Sebab apa Nabi tak ambil tindakan kepada 2 individu pun kita dah cerita. Dan kita juga dah cerita macam mana 2 orang perempuan yang bergaduh, yang salah seorangnya ambil batu pergi hempuk kepala perempuan tu. Yang kita sebut yang ni lagi dahsyat yang bergaduh daripada perempuan Kelantan hari tu. Perempuan Kelantan tu tarik rambut dia. Kemudian dia pergi hampak baling batu
batu atas kepala perempuan tu, berdarah, perempuan tu mati. Dalam keadaan perempuan tu sedang mengandung. Sebab apa dia kena bayar? Apa dia merdekakan hamba untuk bayi yang perempuan tu kandung. Dan pasal apa dia tak dikenakan hukuman yang dinamakan qisas? Dan tu semua kita dah bahas pada sesi yang lepas. Hari ini kita tengok yang seterusnya, insya-Allah. Anas bin Malik qala qadima an-nas min Uklin aw Urina فاجتواه المدينة فأمر لهم النبي بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها والألبانها فانطلقوا. Hadis ini pelik sikit, dia pelik sikit. فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقوا فلا يسقوا. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة. Anas bin Malik dia kata, datang satu kabilah yang nama kabilah ni Uklin. Jumpa Nabi SAW. Siapa dia? Mereka ni orang yang tak tinggal di Madinah kerana masalah kesihatan. Di Madinah ni tak sesuai dengan kesihatan mereka. Macam ada budak kan, kak ipar saya duduk di Washington dulu. Dia masa pindah sana, anak dia ni tak sesuai dengan cuaca sana. Dia main satu penyakit, dia panggil apa? Penyakit kulit tu dia panggil apa? Eczema dia panggil. Cuaca tu tak berapa sesuai. Macam tuan-tuan heran kan, bila tuan-tuan pergi negara yang ada musim banyak ni, kena main musim sejuk, kulit kita kerah ni macam ulat sawah batik. Bubuh dengan petroleum jelly, bubuh dengan Vaseline, bubuh dengan Nivea apa semua kan. Tuan-tuan tengok mereka tak ada apa pun. Apa krim pun tak bubuh. Sebab kulit tu Allah buat dahsyat. Masa saya, kawan saya duduk di Jordan, musim sejuk, salji turun. Dia kata kami duduk dalam kelas ni, pakai baju 3-4 lapis ni dengan jaket ketat. Ada satu budak daripada Fuji. Tahu Fuji? Dia masuk kelas, dia pakai singlet, dia buka kipas. Dia kata panas sungguh hari ni. Dia pun heran. Dia ni kulit lendak ke kulit boya? Rupanya tuan-tuan sekalian, di sana dia duk besar dah sejuk. Sejuk dia ni kita tak tahulah berapa minus. Bila pergi di Jordan, salji di Jordan tu pun tak cukup sejuk bagi dia. Saya tak tahu nak kira tak cerita macam mana. Mungkin saya boleh ceritakan macam masa saya duduk di Pakistan dulu. Masa kami duduk di Pakistan, musim sejuk di Pakistan. Satu budak daripada Sudan duduk bilik saya. Kami 6 orang. Musim sejuk, dia buka kipas. Kita kata dia ni biar betul dia budak baru. Rupanya dia kata cuaca macam ni, kalau mai di negara kami macam musim panas. Cuaca sejuk ni kalau pergi negara dia macam musim panas, macam musim sejuk. Boleh faham tak? Tak faham?
Betul lambat sikit lah. Haji saya faham tak? Tak faham tak? Kita musim sejuk. Sejuk semua ni. Dia kata kalau bawa pergi tempat dia macam musim panas. Oi. Musim sejuk macam musim panas. Dia tak silap macam keling lah saya pun. Musim sejuk tu bawa pergi ke negara dia, macam mana tak nak cerita, lupa dah. Macam musim panas. Musim panas kita tak tahu macam mana. Kau tahu tak faham ke? Ha? Terbalik lah. Musim sejuk dia. Bukannya. Itu lebih kurang tepat dah. Macam mana saya tak faham cerita ni ya? Dulu saya cerita saya faham, dia terbalik sikit dah. Oh, dahsyat. Tak ingat dah cerita ni, macam nak cerita. Tak apalah, kita sambung lah. So, dia cerita kepada Nabi SAW, maka mereka tak sesuai tinggal di Madinah sebab keadaan cuaca. Lalu Nabi memerintahkan mereka pergi ke satu tempat. Nabi arahkan agar cari unta, dalam ni dia sebut unta yang hamil, ambil air kencing unta, campur dengan susu, minum. Yang tu memang ubat. Sampai dah ni orang Arab buat. Sampai dah ni orang Arab buat. Unta ni tuan-tuan, susu dia bernilai berdasarkan apa yang dia minum, apa yang dia makan. Sebab tu susu unta kalau di Hadramaut di Yaman, susu unta di satu tempat nama dia Bani Dawan, dan satu tempat nama dia Mosha di Hadramaut. Susu ni mahal daripada susu unta tempat lain. Tak tahu sebab apa. Sebab unta ni dia makan daun daripada pokok sumur, dan bila sampai musim pokok sidir, dia makan pula pokok sidir ni. Cerita dia di Yaman, di Hadramaut, siapa-siapa yang dia ada pokok sumur, pokok sidir, kira confirm lah orang ni kaya. Yang ni confirm. Di mana? Di Yaman, di Hadramaut. Confirm. Sebab siapa yang ada pokok sidir dan sumur, bila mai musim lebah ambil dia bunga, dia akan keluarkan sumur dan juga sidir berkualiti. Dua tempat ni. Sebab tu tempat di Yaman ni dia besar. Tempat lain pun ada sumur, ada sidir, ada. Tapi tempat ni dia paling kualiti. Jadi pokok ni dia akan unta ni akan makan pokok tu. Bila kita orang Arab akan minum susu unta yang makan pokok sumur sidir ni untuk ubat. Sebab tu pokok sumur sidir ni orang Arab makan untuk kanser, untuk kencing manis, untuk darah tinggi. Lebah pula pergi ambil bunga daripada pokok ni. Sebab tu madu sumur dan sidir yang kualiti ni mahal. Itu jalan cerita dia. Jadi memang sampai sekarang orang Arab memang dia minum tuan-tuan sekalian air kencing unta tu. Nanti kita akan bahas bila kita sampai bab tu. Minum untuk ubat penyakit. Sama ada dia minum terus atau dia akan campur dengan susu. Masa saya berada di Yaman baru ni, dah setahun dah kita pergi. Dah sepatutnya setahun kita pergi 2 kali, tapi dah setahun dah tak boleh pergi sebab berlakunya peperangan. Adik kepada empunya ladang terbesar di Hadramaut ni, kami duduk di rumah dia. Adik dia ni memang sepenuh jiwa dia belah unta. Dia belah unta, dia bawa kami pergi unta, ada kami tengok unta merah yang dalam hadis sebut tu kan. Unta merah dalam hadis tu sebut. Memang dia pam. Agama tu Aizu ada.
yang susu unta tu. Minum susu unta, bagi kita minum, kita pun minum. Lepas tu dia pergi tahan air kecil unta. Allah, dia bagus yang langgar. Dia cerita dalam hadis Bukhari, dia ingat kita tak tahu. Bila dia bagi kita jam tuan. Dia kata kalau tahu dalam Bukhari Muslim bagus lah. Jadi boleh minum terus. Allah maaf. Dia mai telan tak lepas tuan. Dia mai dia pitahan dengan kita tengok ayat tu kuning macam Allah. Nanti saya akan cerita hadis ni. Tonton jangan minum lagi. Nanti saya akan cerita hadis ni bila kita sampai bab dia. Cuma bila Nabi suruh dia minum air kencing dan susu unta ni, dia ada boleh ubat kepada penyakit. Setelah tu mereka pun pergi. Bila Nabi dah bagi dah kepada mereka apa yang mereka perlu, mereka boleh keluar, jangan tinggal di Madinah. Kemudian pergi ke satu tempat ni, ada orang bela unta, ambil susu unta, minum dengan air kencing dan sebagainya. Mereka pun pergi. Duduk di situ sampai sihat dan sebagainya. Bermalam di situ, bermukim di situ, berubat sampai selesai. Bila mereka nak tinggalkan tempat tu, tuan-tuan, kata Nabi SAW, mereka bunuh pengembala tu. Tak cukup dengan tu, dia bunuh. Tuan-tuan sekalian, dia curi pula dengan unta-unta tu. Sebab tu bila orang masuk rumah kita, na'udzubillah, masuk mencuri dalam satu rumah, hukuman dia berbeza. Kalau dia mencuri saja lain. Kalau dia mencuri, dia cederakan ahli dalam rumah tu lain. Kalau mencuri, dia bunuh pula lain. Semua lain. Maka bila Nabi SAW dengar benda tu, susu di balas tuba ni, betul ke patah Melayu? Ada satu patah Melayu kan? Susu di balas tuba ni, Nabi suruh dia pergi ke perkampungan tu, pergi jumpa pengembala kambing, pergi minum susu unta, pergi minum air kecil unta, pergi berubat sampai sembuh. Dia pergi buat apa Nabi suruh, dah sembuh, dia bunuh pula pengembala unta tu, dia curi pula unta tu. Melayu panggil susu dibalas tuba. Dia ada satu lagi nila setitik rosak sebelanga susu. Tu tak betul. Tak sesuai dengan yang ni. Yang ni susu dibalas tuba. Ke ada pepatah lain Pak Ali? Yang tu je paling tepat kan? Nabi pun mengarahkan agar satu pasukan pergi cari mereka ni. Nabi arah, mereka pun pergi carilah kumpulan ni, dapat bawa menghadap Nabi. Nabi SAW kenakan hukuman had. Nabi arahkan apa dia? Pertama sekali, tuan-tuan tengoklah, yang ni serius. Na'udzubillah. Dia rogol perempuan tu, dia bunuh perempuan tu. Serius. Rogol tu pun serius dah. Dia bunuh pula. Serius. Dia masuk mencuri tu serius. Dia bunuh pula ahli keluarga lawan tu lagi serius. Ini hukuman dia. Nabi arahkan terlebih dahulu tangan dan kaki mereka dipotong. Sebab yang ni memang dah cukup had. Tangan, kaki dipotong, dalam riwayat yang lain dipotong secara bersilang. Itu sebab mencuri, dan mencuri itu dengan angka yang serius. Dan oleh kerana dia membunuh pula, maka satu lagi siksaan ataupun had yang Nabi kenakan, Nabi arahkan mata mereka dicongkel dengan besi panah. Kemudian Nabi arahkan mereka dibiarkan di tengah-tengah dia panggil tengah-tengah padang pasir di luar Madinah, dan dibiarkan mencari minum dan tidak diberi. Bila buat tu lepas dia. Abu Qilabah berkata, mereka telah mencuri, membunuh, dan mereka kafir setelah mereka beriman. Mereka juga telah memerangi Allah dan Rasul. Tuan-tuan tengok, ada 5 kesalahan yang dia buat. Dan inilah sebaik-baik hukuman
yang telah Nabi SAW kerjakan. Kufur di sini bukan maksud dia murtad. Dia kufur maksudnya dia langgar arahan Nabi. Sebabnya bila orang tu dah bantu dia dan sebagainya, sepatutnya dia buat baik. Tapi dia langgar arahan Nabi, dia mencuri pula dan dia bunuh pengembala tersebut. Yang ni Nabi buat sebagai satu siksaan. Bila orang tengok nakalan minallah, orang akan terhindar untuk buat benda-benda macam ni. Yang ni dia panggil had. Ubaid bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud daripada Abu Hurairah, Zaid bin Khalid kata dia, inna rajulan minal a'rab atan nabi faqala ya Rasulullah anshudakallah illa qadaita bainana bi kitabillah. Faqala al-khasmu al-akhar wa huwa afqahu minhu, na'am faqdi bainana bi kitabillah wa'dhan li. Faqala Rasulullah qul. Qala inna bani kana asifan ala hadha fazana bi imra'atihi wa inni ukhbirtu anna ala ibni rajam faftadaitu minhu bi mi'ati shah wa walidah fasaltu ahlul ilm fa akhbiruni anna ma ala ibni jalmi ada wa taghrubu am wa anna ala imra'ati hada rajam. فقال رسول الله والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم ردوها عليه وعلى ابنك أجلد 100 وتغريب عام واغدو يا عنيس لرجل من أسلم إلى المرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغضى عليها فاعترفت فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت على سيف الأجير. Ni dia mai pula cerita satu kes yang diselesai di luar mahkamah atas persetujuan sesama mereka. Tetapi bila Nabi dapat tahu berita ni, mereka diambil hukuman Islam. Lepas tu kita sebut itu ada kes yang kalau kita selesaikan luar mahkamah pun tak boleh. Kes tu tetap dibuka. Ada kes yang kita kata kalau belum kita buka kes, kita boleh selesai luar mahkamah. Ada kes yang kalau kita dah buka kes, kita tak boleh tarik balik kes tu. Ketika mana Zaid bin Khalid dan Abu Hurairah duduk dengan Nabi, datang seorang lelaki dengan beberapa lelaki yang lain. Dia kata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku bersumpah dengan nama Allah, tolong selesaikan masalah yang berlaku ni dengan hukuman Allah. Dia bersumpah, maksudnya kalau orang Arab ni dia sumpah, benda yang dia nak bagi tahu tu serius. Jarang sekali orang Arab bersumpah. Yang tuan-tuan duduk di Mekah tu, wallahi, 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 yang tu adat saja. Kalau sumpah betul-betul ni jarang. Tapi bila dia sumpah, maksudnya benda tu penting. Dia kata, wahai Rasulullah, izinkan aku berbicara. Kata Nabi, silakan. Dia kata, inna bani kana asifan ala hadha fazana bi imraati. Wahai Rasulullah, anak aku ini, dia bekerja, dia berkhidmat dengan lelaki ini. Satu hari ketika mana majikan anak aku ni tak ada di rumah, ketika mana majikan anak aku tak ada di rumah, anak aku yang berkhidmat kepada lelaki ni, dia sudah berzina dengan isteri majikan dia. Dan kalau tuan-tuan teliti hadis ni, budak ni masih remaja dan isteri majikan dia tu sudah berusia. Sepatutnya tak berlaku penzinaan. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Takkan budak remaja nak pergi berzina dengan satu perempuan berumur. Sebab apa berlaku perzinaan? Sebab bila berdua-duaan seorang lelaki dengan perempuan yang bukan mahram, yang ketiganya confirm syaitan.
Dan mereka terkena talbisul iblis, belitan syaitan, dan mereka berzina. Betul saya sebut berkali-kali. Jangan berdoa dengan seorang perempuan bukan mahram. Rakan sekerja, sepupu, sepapat, jangan. Orang nak kata apa, kata pergi. Kita duduk kerja di KL ni. Nak balik kampung, sepupu belajar UKM. Baik yang kita call kita. Dia kata, hang cakap pun aku, hang hujung minggu kata nak balik Penang. Ni aku nak tumpang, aku nak balik ke rumah mak aku. Kita ni nak bagi tumpang, Nabi dah sebut dah. Ipak, duai, sepupu, sepapak ni Nabi kata maut. Sangat bahaya. Kalau kata tak mau bagi tumpang, tu anak maklum kita yang belajar UKM ni, mak dia bagi tahu maklum kata kita tak bagi tumpang, tu dia baru pakai kancil pun dah tu tak pakai Toyota Harrier 2015 lagi. Dilema. Bagi tumpang, kita terjerumus dengan apa yang dilarang oleh agama. Antara keredaan maklang kita dengan keredaan Allah, bagi tahu kepada dia, tak apalah, balik dulu lah. Saya nak balik dengan kancil ni, kancil pun barang penuh, tak ada ruang nak buh dah seorang pun. Tak apa, selamat. Sebab takut yang kedua, bila berdua-duaan, yang ketiga syaitan dan mereka kena. Bila lelaki budak ni takut, dia takut sebab apa? Dia takut isteri majikan pergi bagi tahu pada majikan. So dia balik, dia takut lagi majikan dia buat apa-apa kepada dia, dia bagi tahu pada pak dia. Pak dia pi. Pak dia pun pi jumpa lelaki ni, kata benda dah berlaku. Anak aku dah berzina dengan isteri kamu. Kalau kita bawa pi kes ni, dia jadi besar. Orang akan kata bini hang ni tak badan tua, pi goda pucuk muda. Orang pula akan ada kata pada anak aku, budak muda pi pilih orang tua macam tak ada tis. Sama-sama nama tak elok, benda dah berlaku macam ni lah. Kita settle buang. Ni, aku bagi dekat hang 100 ekor kambing, aku bagi hang seorang hamba perempuan, kes ni kira settle. Kawan ni fikir betul ya, benda dah berlaku. Daripada tak ada apa, dapat 100 ekor kambing. Seekor kambing kata 700, 10 ekor apa? Haji saya pun mesti cepat. 10 ekor 7,000, 100 ekor 70,000. Siapa nak bagi? Setuju. Balik. Bila balik, benda ni dia tak boleh tutup. Orang tahu, orang tanya ni, dengar kata anak hang berzina dengan isteri majikan. Macam mana dia tak dah settle? Mereka kata dah settle macam mana? Dia kata aku dah bagi kepada majikan dia 100 ekor kambing, seorang hamba perempuan. Mereka kata itu bukan hukum Allah. Pergi jumpa Nabi. Itu yang mai jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi, terus Nabi SAW terus bangun. Nabi kita, walladhi nafsi biyadihi la'aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Demi Allah, yang mana nyawa aku ni dalam genggaman Allah. Nyawa aku dalam genggaman Allah. Aku akan settlekan kes apa dengan ketentuan Allah. Nabi panggil lelaki ni. Nabi kata, lelaki, apa yang kamu dapat bila isteri kamu berzina? Dia kata, bapak budak ni mai jumpa aku, bagi aku 100 ekor kambing dan seorang hamba perempuan. Kata Nabi, al-walida wal-ghanamu radduha ilaih. 100 ekor kambing tu, seorang hamba perempuan tu, radduha ilaih, bagi balik kepada lelaki tu. Itu bukan ketentuan Allah. Nah, daripada perkataan ni para ulama bahas. Hari ni bila orang buat satu maksiat di Malaysia, dia berzina, na'udzubillah, bawa pergi ke mahkamah. Kalau dia belum kahwin, dia akan disebat 1 kali. Kalau dia dah kahwin, dia akan direjam. Tapi benda ni tak ada. Dia akan kena denda, kena sebat atau penjara. Katalah lagi 5 tahun, 10 tahun benda ni ada.
Maksud saya benda ni ada, benda yang dah direkodkan, yang pernah melakukan kesalahan ni. Yang kita tak rekod, jangan pergi cari. Yang dah rekod, yang mereka dah kena. 10 tahun lagi katalah buat hukuman hudud. Okey, macam mana keadaan mereka? Ada para ulama bersetuju daripada kisah ni. Tadi mereka settle kes ni bukan dengan ketentuan daripada Allah. Bila Nabi dapat tahu, Nabi suruh pulang balik dan Nabi settle dengan ketentuan Allah. Para ulama kata contoh dia berzina hari ni, dia kena denda, dia kena penjara atau dia kena sebat. Katalah 10 tahun lagi ada, kes dia memang ada dah, walaupun dah settle, kita buka kes dia. Kalau dia kena denda, kita bayar balik denda dia. Kalau dia kena sebatan ataupun dia kena penjara, kita bayar ganti rugi, ambil hukuman kepada dia. Sebab apa kena ambil hukuman? Sebab kita nak bagi tahu kepada dia, inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Azab di dunia yang dia kena lebih ringan daripada azab akhirat. Dia kena azab dunia, pada hari kiamat kes dia takkan dibuka semula. Nampak tak? Nabi tanya kepada budak ni, kamu berzina ke? Kata dia, ya. Ya. Sebab tu bagi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, kalau orang main mengaku dia berzina, dia buat sekali pengakuan pun kita dah boleh ambil. Tapi bagi mazhab Imam Syafi'i, kalau dia berzina, dia kena buat 4 kali pengakuan baru boleh ambil tindakan. Ya, dia berzina. Dan Nabi arahkan untuk orang berzina yang belum kahwin, dia kena 2 hukuman. 1 hukuman daripada Allah, 1 lagi hukuman daripada Nabi. Kata Nabi kepada sahabat, budak ni dia akan disebat 100 kali sebatan. Sesuai dengan arahan Allah dalam surah An-Nur. Lepas dia kena sebat 100 kali sebatan, Nabi arahkan dia taghribu am, dia dibuang daerah, dia dipulaukan dia selama setahun. Taghrib ni buang daerah. Sebab apa dia kena buang daerah? Dia berzina, kena sebat dekat dengan seksyen 15 Padang tu, na'udzubillah. Dia pun balik. Tak rasa dia balik pagi tu kena sebat, tengah hari tu balik, agak-agak petang dia kayu biskut tak? Pergi beli ayak anyok, pergi beli gol, agak-agak dia buat tak? Kenapa dia tak buat? Sebab dia malu. Agama jaga, bukan jaga kemaluan dia, agama jaga malu ni. Agama suruh dia pergi buang satu tempat. Mungkin adik-beradik dia contohnya di Johor, adik-beradik dia di Johor, sampai di Johor orang tak kenal dia. Sebab tu nanti bila sempat kita akan cerita, kalau kita sebat ni sebab apa, tuan-tuan tengok di Saudi bila kena sebat, kena pancung kepala ni, tak ada video. Yang ada video tuan-tuan tengok ataupun orang curi-curi tangkap. Sebab kita tak boleh malukan dia. Kita panggil orang main tengok sebagai tanda pengajaran. Bila orang tengok, Allah campakkan dalam hati satu perasaan, kalau kami buat, kami kena macam ni. Malu. Itulah cegahan daripada Allah. Pergi buang dia di Johor. Lepas tahun dia balik, isu dia bukan menjadi perbincangan lagi di kalangan masyarakat. Kemudian Nabi kata kepada sahabat, pergi isteri kamu yang berzina ni, dia berzina tak? Mereka pun pergi cari dia, tanya kepada dia, benar tak kamu berzina? Dia kata, ya, saya berzina. Dan Nabi arahkan dia direjam sampai mati. Kalaulah bila bawa ke Nabi, budak ni tak mengaku berzina, perempuan ni pun tak mengaku. Dua-dua tidak akan dikenakan apa-apa hukuman. Sebab selain daripada 4 orang saksi, kita nak sabitkan kesalahan mesti pengakuan. Kalau perempuan, satu lagi dia mengandung, tak pernah kahwin, tiba-tiba mengandung. Tapi kalau bawa kepada Nabi, budak ni mengaku dia berzina, bila suami dibalik pergi tanya kepada dia, benar tak kamu berzina? Dia tak mengaku. Sebab apa dia tak dikenakan hukuman? Sebab kita tidak ada pembuktian. Yang ni cara agama selesaikan masalah. Jadi, mai cerita kepada kita, jelas orang yang berzina, kalau dia belum kahwin,
dia akan disebat dengan 100 kali sebatan. Kalau orang yang sudah berkahwin, ada isteri, ataupun kematian isteri, ataupun dia diceraikan, dia seorang duda atau dia seorang janda, bila dia berzina, dia akan direjam sampai mati. Sebab apa agama suruh rejam? Sebab tidak ada pasangan yang dia boleh maafkan pasangan dia ketika mana pasangan dia berselingkuh. Pasangan dia buat benda lain tak apa, dia tak marah. Marah jugalah, tapi boleh kontrol lagi. Suami dia pergi mesej satu perempuan mana ke, ajak makan tengah hari, tak ada ajak. Dia dapat tahu, dia hempuk, telefon tu pecah, dia marah suami dia pun minta maaf, sekali lagi sejuk lah. Dia boleh maaf. Suami dia menikah lain pun dia maaf. Betul tak? Macam tak mengaku apa ni? Dia boleh maaf lah, dia tak maaf yang tu. Suami dia berzina, minta maaf lah. Dia takkan sentuh dah suami dia. Agama faham keadaan ni. Tuan-tuan puasan, na'udzubillah, dia dapati isteri dia berzina. Orang duk main hantar gambar apa, dia tanya isteri dia kata, abang, saya nak abang betul-betul masa ni syaitan kuda saya minta maaf kat abang. Cium kaki suami dia. Suami dia tendang dia, hang, aku tak mau tengok dah muka hang. Betul tak? Tak boleh maafkan. Agama faham. Dan agama arahkan mereka ini direjam sampai mati. Agama faham pasangan punya perasaan, agama arahkan direjam sampai mati. Itu mengenai masalah had yang kita bincang pada malam ni. Okey. Tuan-tuan boleh tanya bagi jelas. Lepas ni kita akan cerita pula macam mana Yahudi dan juga Nasrani kalau mereka berzina. Apa hukuman dia? Macam hari tu kita cerita bila seorang Yahudi bergaduh dengan satu Muslim. Bila dia cederakan budak tu sampai pecah kepala budak tu, dan dia dikenakan hukuman qisas. Sebab apa Yahudi kena hukuman qisas kita dah tahu. Sama juga sebab apa kalau Yahudi dan Kristian berada dalam negara Islam. Sebab apa bila mereka berzina, mereka dikenakan hukuman hudud. InsyaAllah kita akan sebut pada sesi akan datang. Okey, satu dua soalan dipersilakan. Bismillah. Apa dia? Tadi saya tak sebut sebenarnya kencing dengan kencing unta dengan susu ni bukan untuk eczema. Eczema tu saya cerita yang anak saudara saya duduk US. Yang ni eczema, yang ni lain. Selalunya untuk penyakit kulit ni wallahu alam tak dicerita pun mengenai apa dia susu dengan apa dia dengan air kencing ni. Tetapi itu salah satu metod perubatan orang Arab. Wallahu alam, dalam hadis ni macam cerita depa sakit macam sakit dalaman. Wallahu alam. Kalau nak lebih baik kita ambil makan benda-benda yang lain lah, yang lebih selamat. Selamat maksud saya, dia benda ni kadang-kadang kita dengar dia macam jijik sikit. Betul tak? Saya ingat kalau tuan-tuan pun tak minum. Tak tahu Haji Saiful je lah. Yang tuan-tuan lain kan tak ada kot. Air kencing ni saya tak tahu lah tuan-tuan boleh minum. Tapi hadis ada. Tapi kalau dalam keadaan sakit, terpaksa minum lah. Minum lah. Saya duduk di Yaman, orang Yaman, dia ambil daun bidara, daun sidir, dia ambil daun sumur, dia makan itu biasa. Dia jadi macam ular. Wallahu'alam. Okey. Bro ni soalan ni kadang-kadang payah-payah. Hari tu dia tanya pasal Yahudi yang racun sahabat Nabi tu tak kena hudud, tak kena qisas. Dia ni tanya pula mengenai masalah yang mengaku berzina, Nabi ambil hukuman. Kemudian yang apa dia 4 orang yang seorang lelaki mengaku berzina sampai 4 kali baru Nabi ambil hukuman. Bagi Aizul jawab apa payah soalan tu. Aizul tolong jawab Ustaz. Okey, dia macam ni ya. Sebab apa?
Yang ni mai mengaku berzina, terus Nabi ambil tindakan. Sebab apa? Yang ni mai 4 kali baru Nabi ambil tindakan. Inilah jawapan dia. Dia mai dengan dia bawa satu lagi maruah seorang perempuan. Faham tak? Contoh, bila seorang lelaki mai mengaku kepada Nabi dia berzina, Nabi berpaling. Nabi terus ambil tindakan. Sebab apa Nabi ambil tindakan? Samaha. Wahai Rasulullah, aku berzina, ni nama perempuan berzina dengan aku. Terus Nabi ambil tindakan. Sama juga yang ni, dia mai dua orang. Satu perempuan, majikan, satu anak majikan. Melibatkan 2 individu. Tu yang Nabi terus ambil tindakan. Yang seorang lagi mai mengaku dia berzina, Nabi berpaling. Dia mau pula, dia tadi berzina, Nabi berpaling. Dia berzina, Nabi berpaling. Dia mengaku kali 4 dia berzina, Nabi kata, abika junun, hang ni mental ke? Dia, wahai Rasulullah, aku berzina. Nabi kata, tak berzina aku, sekadar cuma, apa nak panggil tu? Sekadar like sahaja pun. Bukan like Facebook ni. Like. Melayu panggil apa? Saya tak tahu. Ya, saya anak terma, saya tak cakap bukan. Sebab apa yang ni sampai 4 kali? Sebab dia mengaku dia berzina, dia tak sentuh mana-mana maruah. Dia faham tak? Yang tadi tuduh dia sebut satu maruah. Bila dia sebut satu maruah, Nabi terus buka kes. Yang ni dia tak sebut mana-mana. Nabi pun tak tanya siapa berzina. Sebab tu kita, kalau ada orang mai mengaku dia berzina, bagi mazhab Syafi'i, dia kena buat 4 kali pengakuan. Dan kalau dia datang mengaku dia berzina, dia sebut nama perempuan berzina, oleh kerana melibatkan satu maruah, kena terus ambil tindakan. Jelas tak? Wallahu'alam. Jelas ke tak jelas? Wallahu'alam. Clear? Kalau tak jelas, kita kena sebelah lagi 2 ekor kambing, jadi 6 ekor. Baru jelas. Tolong tanda. Lepas ni kita masuk hadis mengenai seorang Yahudi kalau berzina dalam sebuah negara Islam. Sebab apa Yahudi ni kita ambil hukuman hudud pada dia? Kan? Sebab dia bukan Muslim. Sebab kita ambil hukuman hudud. InsyaAllah kita akan tengok masalah tu pada sesi akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك